Mana mau dulu? Dulu. Ya, tahu lah. Tahu. Tadi bagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saja start dulu. Jangan lupa share. InsyaAllah yang mana kelas kita akan bermula 9.30 pagi nanti. 9.30 pagi nanti. Ini kita buat panas badan tu. Dah tengok Ha? Ya, Assalamualaikum. Dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang baru tengok, alhamdulillah dan selamat datang kepada page Terengganu Mengaji. Yang mana insya-Allah kita akan bermula dengan episod 1 surah Ad-Duha. Yang mana surah Ad-Duha tu kita akan mulakan pada 9.30 pagi nanti. 9.30 pagi nanti. Cuma sekarang ni kita panas badan dululah. Kita tengok kepada Quran dulu, pegang Quran, ambil wuduk. Siapa yang ada Quran depan dia tu lebih baik supaya apa? Supaya kita boleh tengok kepada huruf-huruf tu satu persatu. Barulah kita nampak. Tak? Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ni sebab apa kita yakin dengan bacaan Al-Quran kita? Sebabnya kita dengar-dengar sahaja. Macam surah Al-Fatihah jugalah. Ada orang hafal surah Fatihah? Jarang orang hafal surah Fatihah. Kebanyakannya kita teringat surah Al-Fatihah ni sebab kita dengar daripada kecil. Jadi kita dengar, lalu teringat dengan sendiri. Tapi adakah betul huruf-huruf yang kita sebut tu? Kadang-kadang itulah yang paling bahayanya tuan-tuan. Apabila kita dengar, kita terhafal dengan pendengaran sahaja, maka kita terikut-ikut dengan kesalahan-kesalahan pendengaran. Nampak? Kesalahan-kesalahan bacaan. Sebab itu kalau sebaik-baiknya ada Al-Quran depan kita. Tak ada Al-Quran ustaz, ada laptop je. Senang tuan-tuan, buka Google, new tab tu tulis Quran. Surah Ad-Duha, tulis surah Ad-Duha sahaja. Tengok kat image macam mana surah Ad-Duha, huruf per huruf dia macam mana. Baru dengar ustaz baca nanti, ustaz tegur nanti, baru dah boleh nampak. Okey, ni tempat-tempat yang biasa orang buat silap. Tempat-tempat yang biasa orang langgar panjang pendek dia. Tempat-tempat yang biasa orang buat kesalahan tertukar huruf. InsyaAllah live kita ni akan mementingkan kepada kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan-kesalahan besar tu macam mana tuan-tuan? Kesalahan-kesalahan besar itu adalah kesalahan yang haram dilakukan. Bila mana kita sebut haram dilakukan, maka kunci dia adalah kesalahan-kesalahan yang mengubah makna ayat. Kalau kesalahan yang mengubah makna ayat adalah kesalahan yang sangat besar, haram untuk kita lakukan. Nampak? Jadi itu yang kita nak cari sekarang ni, yang kita tengok dalam surah Ad-Duha ni. Jadi tuan-tuan, pertama sekali saya minta kepada tuan-tuan share dulu live kita ni kepada 10 grup, paling kurang pun 10 grup. Share dalam wall kita, share kat grup-grup lain. Dengan asbab apa tuan-tuan? Niatkan dalam hati supaya kita nak bagi manfaat kepada orang lain. Bayangkan dalam 10 grup yang kita share tu,
satu grup ada 10 orang je dengar. Dia dengar je tuan-tuan. Dia dengar sahaja. 10 orang dalam satu grup, 10 grup, 100 orang dah dengar. Dengar je pun. Tuan-tuan, pahala dia dapat kepada kita juga tuan-tuan. Nampak tak? Kita nak beramal dengan pahala 100 orang belum tentu tuan-tuan. Kita nak beramal dengan pahala 100 orang belum tentu. Belum tentu. Tapi dengan asbab kita share, Allah permudahkan, kita boleh bagi manfaat kepada orang lain. 100 orang itu dengar sahaja, tak buka Al-Quran pun, dia dengar je, kita dah bagi manfaat kepada dia. Kita pun dapat pahala, dia pun dapat pahala. Pemurahnya Allah, nampak tak? Penyayangnya Allah, pemurahnya Allah. Dengan cara kita share kepada grup-grup lain, dengan cara share kepada WhatsApp saudara mara kita, WhatsApp keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kawan sekerja kita. Dengan cara tu, nampak tak, kita boleh bagi manfaat kepada orang lain. Nampak? Jadi tuan-tuan yang tengok ni, kalau boleh marilah komen-komen sikit. Sihat ke tak tu, daripada mana semua tu, komen kat sikit. Nak tengok ni. Kalau boleh komunikasi kita, kalau boleh ada 2 hala juga. Walaupun Ustaz cakap seorang sini, kalau boleh adalah 2 hala, nampak? Komen kat sikit, nampak daripada mana, sihat ke belaka tu. InsyaAllah kita akan mulakan pada 9.30, 7 minit aja lagi. Sekarang ni tuan-tuan, dalam masa 7 minit ni, share kepada grup sebanyak mungkin. Yang ada grup-grup Facebook, grup Terengganu, grup negeri lain, yang berasal daripada negeri lain pun tak apa tuan-tuan. Tengok, tak ada masalah. Walaupun Terengganu mengaji, tuan-tuan, satu Malaysia mengaji, satu dunia mengaji. Itu matlamat kita. Nampak? Kau boleh share dulu tuan-tuan. Komen, like dan share. Alhamdulillah. Okey. Share kat Facebook, share kat WhatsApp. Untuk apa? Untuk kita nak bagi manfaat kepada orang lain. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan bergerak benda ini selama setiap hari. Insya-Allah setiap hari, bermula dengan episod 1 ni lah. Episod 1 surah Ad-Duha. Kita bergerak satu persatu. Episod 1 surah Ad-Duha. Lepas tu episod 2 kita akan bergerak kepada alam nasyrah pula. Episod 2 bila? Esok pula. Nampak? Setiap hari. Ramai orang tak tahu apa tahsin ni Ustaz. Tahsin ni apa? Ustaz bagi poster tu tahsin surah-surah lazim. Tahsin online surah-surah lazim. Tahsin tu apa sebenarnya tuan-tuan? Tahsin ni senang faham macam ni. Kita nak perbetulkan balik bacaan kita. Kita nak mempercantikkan balik bacaan kita. Sebab apa? Sebab apa Ustaz kami pengurusan ni memfokuskan kepada surah-surah lazim? Sebabnya macam ni. Sebabnya surah-surah lazim ini adalah surah-surah yang menjadi amalan kita. Surah Ad-Duha kita baca dalam solat duha. Kita baca surah-surah lazim daripada Ad-Duha sampai kepada An-Nas. Menjadi amalan rutin harian kita. Tapi kebanyakannya kita membaca surah-surah ini cantik dah, tapi tajwid kita salah, makhraj kita salah, sifat huruf pun salah. Nampak tak? Kat situ telah mengurangkan perfect bacaan kita tu. Kalau berkenaan dengan kesalahan-kesalahan kecil, kita boleh tahan lagi. Walaupun kalau boleh kita nak kurangkan benda tu. Tapi yang lagi besar, yang lagi menakutkan adalah apabila kesalahan-kesalahan besar dalam tajwid kita buat. Kesalahan-kesalahan besar macam mana tuan-tuan? Bila mana tertukar huruf, tertukar baris, tertukar ayat, maka kat situlah yang menjadi kesalahan-kesalahan besar. Jadi kesalahan besar ni besar sangat ke Ustaz? Besarlah tuan-tuan, sebab mengubah makna. Bila mana mengubah makna, besarlah. Apa yang nak disampaikan itu daripada Allah tak sampai. Kita dah ubah makna dia. Sebab itu pentingnya mengaji. Pentingnya mengaji. Tuan-tuan, jangan kita pentingkan diri kita sendiri. Aku nak ngaji, aku nak mempercantikkan bacaan aku seorang lah. Jangan tuan-tuan. Kalau boleh kita ajak kawan-kawan kita. Kita ajak keluarga kita, anak isteri kita, suami kita. Ajak tuan-tuan. Bagaimana nak ajak? Kalau ada sebelah, ajak dia buka sama-sama Facebook, tengok live. Kalau anak bini ada kat rumah, kawan-kawan ada kat tempat lain, sharekan tuan-tuan. Sharekan. Kita share kepada grup-grup, share kepada wall Facebook kita, share kepada kawan-kawan. Dengan asbab itu kita dah bagi manfaat kepada orang lain. Dengan asbab itu kita dah membantu orang lain untuk memperbetulkan bacaan Al-Quran dia. Cuba bayang,
Cuba bayang, dia dengar ustaz ceramah ni, dia dengar ustaz tak beleber ni, tak lama pun tuan-tuan. Dalam 10 minit macam tu je. Dalam 15 minit macam tu je. Dia dengar je tuan-tuan. Tapi pada masa akan datang, dia mengekalkan bacaan yang baik disebabkan apa yang tuan-tuan share tu. Disebabkan dengan live video ni. Disebabkan tuan-tuan share, jadi dia betulkan bacaan dia. Dia amalkan bacaan yang betul tu sepanjang hayat dia. 40 tahun, 50 tahun. Dengan asbab itu berterusan pahala kepada kita. Dengan hanya kita share. Dengan hanya kita mengajak dia dengar Al-Quran. Dengan hanya kita mengajak dia untuk membetulkan Al-Quran. Jadi nampak? Dengan share sahaja, tekan butang share kepada grup-grup lain. Dengan asbab itu Allah telah memudahkan kita, Allah telah merahmati kita. Nampak tuan-tuan? Jadi pada mulanya sekarang pukul berapa dah? 9.27. Ada 3 minit sahaja lagi tuan-tuan. Meh kau komen-komen sikit nak dengar. Jelas tak suara saya? Kalau jelas sebut jelas. Type jelas tuan-tuan. Alhamdulillah sihat ustaz. Alhamdulillah sihat semua. Abang Ihsan Firdaus, selamat datang. Sihat ke Abang Ihsan? Fahmi Gaban, sihat ustaz? Alhamdulillah sihat. Muhammad Termizi Uthman, sihat semua. Allah, gini bagus ni, sihat semua tak? Siti Amirah Atikah, assalamualaikum ustaz terbaik. Waalaikumsalam ustazah. Alhamdulillah daripada Bangi tu. Ihsan Firdaus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabiah Adawiyah, jelas alhamdulillah. Sartini Saidatul Ida, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Okey, jelas deh. Debor juga kan ustaz belebeh seorang sini, rupanya tak dengar. Ustaz ni sedap cakap, kalau boleh cakap tu susah nak berhenti dah. Dia kedak gerak aja mulut tu. Tak sedar dah. Ihsan Firdaus, rindu ustaz. Ustaz rindu Abang Ihsan. Abang Ihsan ni student saya dulu kat Nilai Negeri Sembilan. Alhamdulillah, moga Allah lindungi kita semua daripada segala wabak, wabak COVID-19 dan segala wabak-wabak yang boleh memudaratkan kita. Bukan sahaja memudaratkan kita, memudaratkan negara dan dunia. Moga Allah lindungi kita semua. Nampak tuan-tuan? InsyaAllah baki masa 1 minit sahaja lagi. Jangan sia-siakan 1 minit itu. Kalau boleh share dulu, kalau boleh komen, like, jangan lupa tuan-tuan. Bagi love tu sikit. Bagi love tu sikit. Supaya ustaz cakap ni sedap lah. Nampak ada komunikasi dua hala. Baru nampak tuan-tuan, nampak. InsyaAllah. Jelas. Wan Khairul Anwar, jelas mulai kemah bawah. Yusuf Muda, jelas ustaz. Alhamdulillah. Selamat datang semua kepada live Terengganu Mengaji. InsyaAllah kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Yang mana hari ini kita akan mulakan dengan episod yang pertama. Episod yang pertama apa? Surah Al-Duha. Surah Al-Duha. Tuan-tuan, jika Al-Quran ada di depan tuan-tuan, bukalah Al-Quran. Jangan lupa ada wuduk. Buka Al-Quran. Jika tiada, ada laptop sahaja depan tuan-tuan, buka Google Chrome, type surah Al-Duha, buka bahagian image, tengok macam mana rupa surah Al-Duha ni. Sebab apa? Kalau boleh ustaz naklah apa yang disampaikan oleh ustaz ni sampai semua orang. Bukan sahaja sampai itu melalui pendengaran tuan-tuan, sampai itu melalui penglihatan juga. Penglihatan macam mana tuan-tuan tengok? Apabila ustaz sebut, okey tuan-tuan, tumpukan pada huruf ni. Tuan-tuan tengok dalam Google. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran. Bagaimana huruf yang ustaz suruh tumpukan itu. Kenapa ustaz suruh tumpu kat situ? Mesti ada tempat-tempat yang selalu orang buat silap. Nampak? Boleh dah ni? Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan mulakan dengan surah Al-Duha. Muka surat berapa ustaz? 596. 596. 500 berapa tuan-tuan? 596. Kalau boleh tulis kat ruangan komen tuan-tuan. Muka surat 596. Surah Al-Duha. Tulis kat ruangan komen tuan-tuan. Sebab apa? Supaya kagi ada orang masuk, orang tahu ustaz ni surah berapa ni, muka surat berapa. Orang dah tengok komen. 596 tuan-tuan. Tulis kat ruangan komen supaya kita dapat bantu orang lain juga.
Bukan kita sahaja boleh buka Al-Quran, bukan kita sahaja yang senang nak cari surah Ad-Duha ni, kita bantu orang lain. Jumpa cari juga tuan-tuan. Boleh komen dulu. Alhamdulillah, dah ada reminder. Ada reminder. Okey, 9.30 dah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita boleh mulakan dengan surah Ad-Duha. Jom kita tengok. Sebelum itu tuan-tuan, jom kita sama-sama membaca doa dulu. Boleh? Tadah tangan tuan-tuan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal na'im wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, Engkau lindungilah semua muslimin dan muslimat daripada segala wabak bencana, daripada perkara-perkara yang memudaratkan. Letakkanlah kami di dalam syurga-Mu, lindungilah kami di mana juga kami berada ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jom kita tengok surah Ad-Duha. Okay tuan-tuan, sebelum kita mulakan dengan surah Ad-Duha, jom kita buka dulu kelas kita dengan suratul Fatihah. Kita buka kelas kita dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Jom kita mulakan dengan surah Ad-Duha. Tengok surah Ad-Duha tuan-tuan. Surah Ad-Duha. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Wadduha. Saya ulang sekali lagi. Ayat yang pertama. Wadduha. Saya ulang sekali lagi. Wadduha. Pada ayat yang pertama ini, kat mana selalu orang buat silap tuan-tuan? Yang pertama adalah pada huruf waw. Sebab apa huruf waw? Starting pun salah dah tuan-tuan. Dengar. Saya baca dengan kaedah yang pertama. Saya baca wadduha. Kaedah pertama, saya ulang sekali lagi. Wadduha. Ramai orang baca dengan kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua saya baca dengar. Wadduha. Kaedah yang kedua saya baca. Wadduha. Nampak tak beza? Kaedah yang pertama wadduha. Wadduha. Kaedah yang kedua wadduha. Wadduha. Apa beza dia tuan-tuan? Beza dia, yang pertama saya baca dengan tebalkan huruf waw. Waw. Nampak tak? Saya tebalkan huruf waw. Sedangkan huruf waw tidak ada sifat tebal. Huruf waw ada sifat nipis yang kita sebut sebagai istifal. Sebab apa tiba-tiba boleh tertebal ni tuan-tuan? Sebab kadang-kadang orang terpengaruh dengan sifat tebal yang ada pada huruf dad. Sepatutnya dengan cara macam ni tuan-tuan, kita nak baca surah Ad-Duha. Wadduha. Wadduha. Bukan kita dah muncung mulut ni wadduha. Tak nak. Dia wadduha. Bukan wadduha. Nampak? Boleh faham dah ni? Nampak dah tu? Jelas dah ni? Jelas tuan-tuan.
Sebutan huruf waw jelas. Boleh nampak huruf waw dah kadang-kadang orang buat silap. Bukan wadduha tapi wadduha. Bukan wadduha. Nampak? Dah selesai tuan-tuan. Selesai huruf waw. Kat seterusnya mana orang buat silap tuan-tuan? Huruf dad. Huruf dad makhraj dia agak susah, jangan tertukar dengan huruf da. Wadduha. Wadduha silap. Dia kena wadduha. Waddu dad bukan dal. Jaga huruf dad. Seterusnya pada ayat pertama, ramai orang buat silap pada huruf ha. Dia baca macam mana? Dia baca huruf waw cantik dah, huruf dad cantik dah, tapi dia cendeng, dia tersungkur pada huruf ha. Macam mana dia baca tuan-tuan? Dia baca macam ni. Wadduha. Dia baca huruf ha pedah itu dengan ha simpul. Nampak lebih kurang tuan-tuan, tapi silap. Sepatutnya ha pedah bunyi dia. Nampak? Bukan ha wadduha. Oh ni bahaya tuan-tuan. Pada huruf waw saya sebut tadi, saya tegur berkenaan dengan sifat. Boleh tahan lagi tuan-tuan. Boleh tahan lagi. Yang bertukar huruf ni, contohnya huruf ha simpul ditukarkan kepada huruf ha pedas, itu boleh mengubah makna sebab tertukar huruf. Bahaya. Nampak tak? Huruf ha pedas pada surah ad-duha bukan ha simpul, surah ha pedas, ayat ha pedas. Nampak? Wadduha. Kita ulang sekali lagi ayat yang pertama. Wadduha. Alhamdulillah, ayat pertama selesai. Kita tengok, saya tegur berkenaan dengan huruf waw, huruf dad dan huruf ha. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya baca dulu tuan-tuan. Bunyi dia wal-laili idza saja. Saya ulang sekali lagi. Wal-laili idza saja. Alhamdulillah, ayat yang kedua tidak terlampau susah, tapi juga kena berjaga-jaga. Berjaga yang pertama adalah pada huruf zal. Nampak tak huruf zal tuan-tuan? Huruf zal ni dia huruf macam huruf dal, tapi dia ada titik ke atas. Macam huruf dal, tapi dia ada titik ke atas. Cara sebut huruf ini adalah dengan cara makhraj dia, lidah kita kena keluar sedikit. Wal-laili idza za. Bukan macam ni. Wal-laili izza za. Salah kalau macam tu. Nampak? Dia kena wal-laili idza. Nampak? Kena lidah keluar sikit. Jadi ke ayat itu jaga huruf zal. Tuan-tuan, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ayat ke berapa tuan-tuan? Ayat ke berapa sedar lagi ni? Kau komen sikit. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-3 ustaz. Supaya tuan-tuan tak ketinggalan. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya ulang sekali lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada ayat ini yang perlu dijaga-jaga adalah pada huruf qaf. Pada huruf qaf. Qala, dia bukan macam ni. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Kala tak nak. Dia wa ma qala. Qala. Huruf qaf jangan ditukarkan kepada huruf kaf. Bulatkan huruf itu supaya kita nampak. Kita nampak tempat-tempat yang banyak orang buat silap. Tadi saya dah tunjuk mana huruf-huruf yang saya tegur itu tuan-tuan. Kalau boleh bulatkan supaya kita berjaga-jaga pada huruf itu bila mana kita membaca Al-Quran. Kita pergi kepada ayat yang ke berapa? Ayat yang keempat. Ayat keempat saya baca. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya ulang sekali lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat yang keempat dah. Pada ayat ini kat mana orang selalu buat silap tuan-tuan? Orang buat silap pada huruf kha. Walal akhiratu.
akhiratu khairul laka. Apa silap dia? Khairul laka, khairul. Betul ke tidak tu tuan-tuan? Salah. Khairul. Bukan khairul. Walal akhiratu khairul. Kha bari atas bunyi dia kha, bukan kha bari atas bunyi dia kha. Nampak? Sifat tebal pada huruf kha. Kha bari atas bunyi dia kha, bukan kha. Kha. Khairul laka. Khairul laka. Nampak? Jaga berkenaan dengan huruf kha. Bulatkan huruf kha supaya kita tidak salah lagi lepas ni tuan-tuan. Kita pergi kepada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 tuan-tuan. Okey, ayat yang ke-5, jom kita tengok ayat yang ke-5. Wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda. Saya ulang sekali lagi. Wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda. Pada ayat yang ke-5, tempat yang pertama kita jaga-jaga adalah huruf fa. Huruf apa tuan-tuan? Cuba tulis sikit kat ruangan komen huruf apa? Huruf fa. Sebab apa kita nak jaga huruf fa ni tuan-tuan? Sebab huruf fa ni ramai orang buat silap makhraj dia. Sebutan huruf dia ramai orang buat silap. Sebab apa ramai orang buat silap tuan-tuan? Okey, dengar. Sebab apa orang ramai buat silap huruf fa ni? Ramai orang buat silap huruf fa dengan cara baca huruf fa, bibir berjumpa dengan bibir. Okey, wala saufa dia jumpa bibir dengan bibir. Betul tak? Kan ramai orang buat baca macam tu, fa je baca dengan bibir berjumpa dengan bibir. Salah tuan-tuan. Sebab huruf fa ni sebutan dia adalah gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah. Saya ulang sekali lagi. Sebutan huruf fa adalah gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah. Tapi bibir ni bukan depan ni tuan-tuan. Bukan depan ni. Dia dalam sikit. Nampak dalam sikit. Perut dia dalam ni. Wala saufa. Jangan wala saufa. Bibir jumpa dengan bibir, salah huruf fa ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, makhraj huruf fa di mana? Gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah. Saya ulang sekali lagi. Tulis kat ruangan komen tuan-tuan. Huruf fa, gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah. Cuba tulis dulu tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan dapat ni? Dengar ke tak ni? Saya kan cakap seorang je. Huruf fa, gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah. Ihsan Firdaus, gigi atas kena bibir bawah. Alhamdulillah betul. Cuma faham gigi atas tu bukan semua gigi. Kan jangan macam tu tuan-tuan. Tidak, gigi depan ni. Dua gigi. Orang sebut kadang gigi kapok. Orang sebut gigi kapok dan sebagainya. Alhamdulillah. Zubir, alhamdulillah huruf fa. Okay, semua dapat Jadi saya ulang sekali lagi. Huruf fa di mana makhraj dia? Gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah. Huruf apa? Huruf fa. Pada ayat yang ke-5 lagi. Pada ayat yang ke-5 lagi, kat mana orang buat silap tuan-tuan? Yu'ti. Ramai orang baca seperti ini. Wala saufa yu'ti. Betul tak? Kita kat rumah pun kadang-kadang banyak baca macam tu kan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kadang tuan-tuan nampak je lacor, nampak je laju, bersepah salah. Nampak? Sepatutnya bahaya kalau kita baca dengan yu'ti, sebab seakan-akan kita tukarkan ain pada surah Ad-Duha pada ayat itu dengan hamzah yu'ti. Sepatutnya yu'ti. Nampak? Cuba tuan-tuan sebut yu'ti. Yu'ti. Nampak? Bukan macam ni. Yu'ti. Tu salah. Bukan yu'ti tapi baca dengan yu'ti. Boleh? Nampak tuan-tuan? Okey tuan-tuan, kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-6. Okey, ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Pada ayat ini jaga huruf dal, qalqalahkan dia. Qalqalah sughra. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bulatkan huruf dal, tulis atas dia qalqalah sughra. Ayat yang seterusnya, ayat yang ketujuh. Wa wajadaka dhallan fahada. Saya ulang sekali lagi. Wa wajadaka dhallan fahada. Pada ayat ini jaga huruf dhad perlu dipanjangkan 6 harakat. 6 harakat. Macam mana nak tahu tempat ni 6 harakat ustaz? Senang je tuan-tuan. Tengok ada pacik misai. Tengok atas huruf dhad itu ada pacik misai. Jumpa dengan apa? Jumpa dengan sabdu. Siapa yang belajar dengan saya, mari kelas saya terangkan. Senang je untuk belajar tajwid ni. Tengok ada tanda ombak atau pacik misai tu, jumpa dengan huruf ada sabdu. 6 harakat perlu dipanjangkan dia. Nampak? Dhallan fahada. Panjang 6 harakat. Ayat yang ke-8 tuan. Ayat yang ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Pada ayat ini apa yang perlu dijaga adalah perlu dipanjangkan berapa harakat? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Macam mana nak tahu ustaz tempat tu baca 4 atau 5? Jumpa pacik misai, berjumpa dengan hamzah. Bila mana jumpa pacik misai, ombak tu jumpa dengan hamzah, baca 4 atau 5 harakat. Tuan-tuan dah nampak kan? Ombak, pacik misai berjumpa dengan sabdu, baca 6 harakat. Pacik misai berjumpa dengan sabdu, baca 6 harakat. Okey, nampak dah kat situ? Dhallan fahada, 6 harakat. Bila mana pacik misai berjumpa dengan hamzah, tulis kat ruangan komen tuan-tuan. Pacik misai berjumpa dengan hamzah, berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Tulis kat ruangan komen tuan-tuan. Nampak okey. Dah dapat benda yang sangat penting. Okey, kita sambung pada ayat yang ke-9. Jangan lupa tulis kat ruangan komen tu. Ayat yang ke-9 apa? Fa ammal yatima fala taqhar. Saya ulang sekali lagi. Fa ammal yatima fala taqhar. Pada ayat ini, apa yang tuan-tuan kena jaga? Yang pertama adalah jaga qalqalah pada huruf qaf. Taq, kena ada qalqalah dia. Jangan takhar. Tarik telinga kan. Salah tu. Kena ada qalqalah. Lantunan. Qalqalah itu apa? Lantunan. Taqhar. Lepas tu, yang ramai orang buat silap adalah pada huruf ra. Hujung sekali. Sebab apa ramai orang buat silap kat sini tuan-tuan? Sebab pada ayat hujung sekali ni ra dimatikan. Sebelum huruf ra tu baris apa? Baris atas. Maka huruf ra ni istimewa sikit tuan-tuan. Istimewa sikit. InsyaAllah nanti kita akan buat berkenaan dengan huruf ra sahaja. InsyaAllah akan ada dalam page ini. Apa yang istimewa tuan-tuan? Bila mana ra dalam keadaan mati sebelumnya berbaris atas, ra itu perlu dizahirkan sifat tebal dia. Jadi bila mana baca fala taqhar, haur. Jangan fala taqhur. Ha tidak tebal. Ha nipis. Haur. Ra sahaja yang ditebalkan. Jangan juga baca seperti ini. Fala taqhar. Nipis dia dibaca. Tak nak juga. Nak kita tebalkan huruf ra, tapi pada masa yang sama jangan tebalkan huruf ha. Haur. Boleh faham? Kita sambung pada ayat yang kedua terakhir dah tuan-tuan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kat sini tengok tuan-tuan. Berapa panjang dia? 4 atau 5 harakat.
Macam mana nak tahu 4 atau 5 harakat? Kan tadi saya sebut ombak misai berjumpa dengan hamzah. Ombak berjumpa dengan hamzah baca 4 atau 5 harakat. Kita baca ayat yang terakhir sebelum kita akhiri live kita pada pada siang ni. Ayat terakhir adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita tengok tuan-tuan ayat yang terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada ayat ini yang perlu dijaga-jaga adalah penghujung ayat ini, iaitu fahaddits. Sebab ramai orang baca seperti ini, fahaddits, fahaddits, gigi berjumpa dengan gigi, salah. Sebab pada ayat ini adalah huruf tha. Huruf apa tuan-tuan? Huruf tha. Huruf tha ni huruf yang macam ta tu, tapi dia ada 3 titik atas dia. Sebutan huruf ini adalah makhraj dia macam huruf zal tadi, iaitu lidah ni kena keluar sikit. Fahaddits, nampak lidah saya keluar sikit. Fahaddits, nak bagi nampak tuan-tuan. Ustaz ni sampai tunjuk-tunjuk lidah. Nak tunjuk tuan-tuan, tak apalah. Asalkan tuan-tuan nampak sebutan huruf yang betul. Saya tak nak tuan-tuan tertukar dengan huruf sin. Kalau saya baca dengan fahaddits, rapat gigi ni, saya seakan-akan telah menukarkan huruf tha kepada huruf sin. Lagi bahaya, tukar huruf boleh tukar makna. Nampak? Sebab itu penting kita belajar tuan-tuan. Jadi insya-Allah dalam page ini kita akan belajar setiap surah-surah lazim daripada bermula daripada hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Kita akan mulakan dengan surah Ad-Duha seperti mana yang kita dah baca nanti. InsyaAllah jangan lupa 9.30 pagi esok kita akan start dengan surah Syah. Surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Bila? Esok tuan-tuan. Esok pagi pukul berapa? 9.30 pagi insyaAllah. Macam hari ni juga. Cuma hari ni mungkin terlajak masa sikit. Sebab nak bagi pendahuluan dulu ni. Nak bagi tuan-tuan faham. Nak bagi tuan-tuan faham apa sebenarnya tahsin tu. Jadi boleh tuan-tuan faham dah ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, itu sahaja hari ni. InsyaAllah malam ini insyaAllah kita akan buat pengulangan. Kita akan mainkan live ini sekali lagi pada malam ini. InsyaAllah pukul berapa? InsyaAllah pukul 9. Boleh faham tuan-tuan? Jadi itu sahaja kelas kita pada pagi ini, episod yang pertama. Pagi ini episod yang pertama. Kita akan jumpa pada esok pagi pula episod yang kedua. Jadi tuan-tuan, jangan lupa like page ini, onkan notification page ini supaya kita tidak terlepas daripada aktiviti-aktiviti bengkel-bengkel bacaan yang ada dalam page ini tuan-tuan. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni terlampau yakin dengan bacaan kita. Sebenarnya bacaan kita tu banyak salah tuan-tuan. Bagaimana kita nak berjumpa dengan penulis, pencipta kepada Al-Quran ini, iaitu Allah? Macam mana kita nak jumpa sedangkan baca Al-Quran pun salah lagi tuan-tuan? Tak takut nanti kita duduk depan Allah, macam mana kita nak ngadap Allah sedangkan sebutan huruf kita salah, tajwid kita litang bukang tuan-tuan. Jadi apa yang penting adalah kita betulkan bacaan kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Jangan lupa esok pagi pukul 9.30 pagi kita akan baca surah Alam Nashrah pula tuan-tuan. Jadi itu sahaja, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Jom kita baca doa tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Kita jumpa pagi esok 9.30 pagi. Jangan lupa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Jazakallah Ustaz. Instant Ustaz hari ni, Allah ni nak suruh Ustaz kembang. Ini dah cukup kembang dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.